Soalan yang seterusnya daripada ni Prof Andi. Salam Ustaz Amri dan juga Prof Dr. Sadan. Apakah dalam kaedah istihlaq ini mempunyai minimum atau maksimum concentration yang boleh dikira sebagai istihlaq atau tidak? Soalan pakar kepada pakar ni. Wallahualam. Macam mana kita ni orang awam ni? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Saya pernah berbincang dengan beberapa orang saintis lah. Okey. Dalam isu istihalah atau istihlaq ni, dia tidak ada sekarang ni, masih lagi belum ada. Saya mencadangkan supaya diadakan, maknanya satu kadar yang tertentu yang memungkinkan kita untuk menamakan dia sebagai istihalah ataupun istihlaq. Belum ada lagi satu standard yang menyatakan dia punya percentage of concentration itu sampai kepada tahap mana. Belum ada lagi standard kita. Kalau siapa-siapa sarjana nak buat kajian ini, baguslah. Ya, boleh tu. In fact, kalau kita nak kaji banyak perkara yang kita boleh kaji dalam bab istihalah ni. Ya. Ustaz Amri ada nak cakap apa? Kita bagi peluang kepada Ustaz Amri. Kalau macam saya kiaskan dengan alkohol kan, dia ada minimum kan, 1%, 0%. Adakah dia akan pergi menjurus ke arah itu? Tak apa, kita boleh buat. Itulah perlunya penyelidikan itu. Maknanya kalau kita nak sampai kepada rumusan yang sedemikian pun tak menjadi masalah. Tidak menjadi satu, tapi maknanya kita perlu ada kefahaman yang jelas lah, maknanya untuk meletakkan satu itu sebagai berlakunya istihalah ataupun tidak. Kita kena faham konsep asasnya macam itulah, maknanya satu bahan yang boleh kita sebut sebagai apa, kalau bahan yang sedikit masuk ke dalam bahan yang lebih banyak. Jadi sedikit dengan banyak itu dia punya penentuannya terpulang kepada saintis lah. Sebab dalam kajian kita bersandarkan kepada rumusan-rumusan daripada pakar-pakar sains kita. Ya. Kita boleh bersandarkan, bukan maknanya syariah itu bersandarkan kepada sains, tidaklah, itu satu soalan yang lain pula kan. Cuma maknanya dapatan-dapatan saintifik ini kita boleh gunakan sebagai parameter dalam kita menetapkan hukum. Boleh kita letakkan sebagai parameter dan boleh kita tidak meletakkan dia sebagai parameter. Tapi biasanya benda-benda yang daripada sains dan teknologi ini kita tidak ketepikan begitu saja. Kita pakai ia sebagai satu perkara yang menolong syariah, pihak syariah untuk membuat keputusan. Saya teringat Prof, bila isu tentang DNA babi dulu kan, heboh tentang DNA babi. Dia adalah pengusaha orang pakai Islam kata, boleh tak JAKI meletakkan berapa persen babi? Boleh. Berapa persen babi boleh, berapa persen sampai tahap, sebab dia lihat kepada alkohol, arak kan. Itulah. Baik, soalan yang seterusnya Prof, banyak soalan malam ni. Letih macam Ustaz Amri lah jawab setengah. Allah minat Prof ni. Daripada saya nak dengar jawapan Ustaz Amri ke. Ya, tak boleh. Tak berani. Ni halal azad kita di apa tu kilang pharmaceutical ni. Assalamualaikum Prof, Doktor dan juga Ustaz Amri. Okey, adakah ada perkhilafan pendapat daripada para imam mazhab kita seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali dalam konsep istihalah dan istihlaq ini? Dua, dalam contoh bakteria dan juga virus yang diambil daripada sel pembiakan yang tidak halal, seperti binatang yang tidak halal dan melalui proses cleaning yang menggunakan bahan yang tidak halal seperti enzim, adakah ini boleh dikira sebagai proses istihalah atau istihlaq? Jazakumullah khair. Ni ustaz kita ni. Sila Prof. Ya. Jazakallah pada soalan yang hebat ni. Ya. Jadi tadi kita tak sentuh hebat. Allah kepada orang yang hebat. Okey, kita cuba jawablah Ustaz. Okey. Tadi kita tak sentuh tentang pandangan mazhab tentang belum istihalah ataupun istihalah ni. Jadi memang ada dua soalan itu berkait. Ada lagi 4 lagi tak sempat dah malam ni.
Allahu Akbar. Allah Ada lagi Allah. 10 minit kan? Ya, sila bang. Okey. Okey, pandangan mazhabnya betul lah. Ada perbezaan pandangan mazhab. Perbezaan antara mazhab, dua mazhab yang utama iaitu mazhab Syafi'i, Hambali, dan juga satu aliran lagi adalah mazhab Hanafi dan juga Maliki ya. Okey, kita sebut pandangan daripada mazhab Hambali dan juga Maliki lebih luaslah ataupun lebih longgar dalam penerimaan istihalah ataupun istihlak ini. Maknanya mereka menerima apa saja yang berubah daripada satu bahan kepada satu bahan lain sebagai istihalah, istihalah yang sahihah, asalkan perubahan itu berlaku secara kulli ataupun berlaku secara sempurna, istihalah tamah ataupun istihalah kulliyah lah kita sebut. Maknanya kalau berlaku secara sebahagian sahaja, istihalah juz'iyah tidak akan dianggap sebagai istihalah yang sahihah. Jadi mereka tidak meletakkan perkara-perkara yang tertentu, asalkan berlaku perubahan tersebut maka dianggap sebagai istihalah. Jadi mereka lebih longgarlah dalam menerima konsep istihalah ini. Yang keduanya, mazhab Syafi'i dan juga Hambali yang dilihat sebagai mazhab yang agak tasyaddud, yang ketat dalam penerimaan istihalah ini. Mereka melihat istihalah ini sebagaimana sama juga pengertiannya, konsepnya sama, iaitu perubahan daripada satu kepada satu bahan yang lain secara sempurna. Cuma mereka menghadkan beberapa perkara sahaja, iaitu 3 ataupun 4 perkara, iaitu yang pertama sekali arak yang menjadi cuka, kemudian itu satu. Yang keduanya darah kijang yang bertukar menjadi wangian kasturi, yang keduanya. Yang ketiganya kulit bangkai binatang yang mati tanpa disembelih, binatang halal ataupun tidak halal, kecuali babi dan juga anjing lah, anjing dan juga babi. Selain daripada dua binatang itu boleh digunakan dengan cara kita membersihkan ataupun kita sebut sebagai dabrun. Itu istihalah yang berlaku secara pembersihan ataupun tathhir. Kaedah-kaedah istihalah ni banyaklah. Kalau kita ada masa yang panjang kita boleh sebutkan kaedah pembakaran, kaedah pembajaan, kaedah pengairan daripada najis kepada peladangan dan juga seumpamanya. Jadi mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali ini dia terhad kepada 3 ni saja, dan ditambah dalam mazhab Hambali satu lagi, iaitu benda yang asalnya najis kemudian bertukar menjadi satu yang suci. Contohnya air mani bertukar menjadi manusia. Air mani itu dalam mazhab Hambali adalah najis, tapi apabila bertukar menjadi manusia, manusia itu sucilah, bersih. Ataupun benda yang hidup dalam najis, dia mula hidup dalam najis, contohnya kumbang ke, dia orang kata kumbang taik lah dalam bahasa bahasa utaranya, kumbang taik. Dia kumbang asal itu dia bertelur dalam taik tu, taik kebau ataupun taik lembu. Kemudian daripada situ dia menetah jadi kumbang tu lah kan. Kumbang tersebut dia asal jadi maknanya kalau dia hinggap di badan kita pun tidak menjadi masalah, maknanya dia bukan najis lah. Melainkan kalau selepas dia, tapi tak boleh dimakan lah, jangan makan pula. Orang kata tak najis, jangan makan pula. Tak najis di sudut zahir lah maksudnya. Jadi maksudnya ada dua pandangan itu. Dua pandangan itu kita kena ingat, dua aliran yang memperluaskan penggunaan istihalah, dan satu lagi pandangan yang menyempitkan ataupun menghadkan penggunaan istihalah itu kepada 3 dan juga 4. 3 ataupun 4 perkara tersebut saja. Jadi mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali dia berasaskan istihalah itu kepada nas, bukan kepada kias. Adapun mazhab Hanafi dan juga Maliki, mereka menggunakan kias. Sama ada nas ataupun tidak ada nas, asalkan berlaku perubahan tersebut maka dianggap sebagai perubahan yang sahih, perubahan yang menukarkan hukum asal kepada hukum yang baru. Jadi balik kepada soalan yang kedua lah. Yang kedua tadi dia lupa dah. Bakteria bakteria yang diambil daripada bahan-bahan yang haram lah kan, daripada binatang yang haram contohnya.
Jadi maknanya kalau kita nak letak dalam standard yang mana satu, dalam mazhab mana. Maknanya kalau letak dalam mazhab Hanafi dan juga Maliki tak timbul masalah. Boleh Tak timbul masalah. Jadi maknanya berlaku istihalah lah tu. Nak buat vaksin kan, nak buat ubat kan, macam contoh dulu apa nama insulin daripada pankreas babi yang sekarang ni tak ada lah, insulin sekarang ni dah apa nama dibuat secara sintetik dengan apa nama bahan daripada manusia itu sendiri kan. Jadi maknanya insulin itu dianggap oleh ataupun dihukumkan dirumuskan hukumnya oleh ulama-ulama semasa sebagai berlakunya istihalah yang sahihah, istihalah yang kulliyah, istihalah yang tamah, yang mengubah status daripada haramnya pankreas babi tadi kepada halal. Sebab berlakunya perubahan-perubahan dalam makmal yang menukarkan apa nama keadaan daripada asal kepada keadaan yang baru, daripada enzim daripada pankreas babi itu telah ditukar kepada insulin. Jadi maknanya berlakulah dalam konteks aliran pertama, iaitu aliran mazhab Hanafi dan juga Maliki, diterima sebagai istihalah yang mengubah status daripada haram kepada halal. Adapun dalam mazhab Syafi'i tidak berlaku istihalah bagaimana yang kita sebut tadi lah, ya. Istihalah dia dalam 3-4 tersebut saja. Maknanya dia berbalik kepada pandangan mazhab lah, ya. Kalau mazhab yang membenarkan istihalah boleh. Dia istihalah ke istihlak? Istihalah lah lebih sesuai. Yalah, istihalah. Sebab soalan dia istihalah atau istihlak, maknanya yang paling sesuai adalah istihalah, ya. Istihalah lebih sesuai. Kita gunakan istihalah dalam mana-mana apa nama perbincangan pun, ataupun dalam mana-mana apa nama penggunaan pun lebih elok kita gunakan istihalah sebenarnya. Istihalah, ya.